A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua murid, bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran yang seterusnya, iaitu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Ingin tahu apa tajuk yang kita akan pelajari? Sebentar saja lagi, jom sama-sama kita saksikan. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, jom kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah murid-murid, bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran yang seterusnya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tahun 6. Baik murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah salah satu tajuk daripada bidang Al-Quran, iaitu ayat kefahaman surah Al-Qadr. Sebelum Ustaz masuk kepada isi pelajaran pada hari ini, Ustaz akan menerangkan tentang objektif pembelajaran yang disasarkan. Yang pertama, menyatakan pengenalan surah Al-Qadr. Yang kedua, menjelaskan erti ayat daripada surah Al-Qadr. Yang ketiga, menganalisis pengajaran surah Al-Qadr dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Baik kelas, apa yang terpapar di skrin telefon ataupun laptop masing-masing sekarang ini merupakan surah Al-Qadr. Jom sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Baik kelas, selesai sudah kita mendengar bacaan surah Al-Qadr sebentar tadi. Seterusnya, kita masuk kepada pengenalan surah Al-Qadr. Yang pertama, surah ini mengandungi 5 ayat. Yang kedua, surah ini merupakan surah yang ke-97 di dalam Al-Quran. Yang ketiga, diturunkan di Mekah. Yang keempat, surah ini dinamakan Al-Qadr kerana kandungannya membicarakan tentang kehebatan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Yang kelima, para malaikat dan Jibril turun dengan membawa cahaya keberkatan dan kebajikan kepada hamba Allah yang mukmin dan soleh. Kemudian, jom kita bersama-sama membaca setiap satu potongan ayat daripada surah Al-Qadr beserta maksudnya. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maksud ayat tersebut adalah sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr. Ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Maksudnya, dan tahukah engkau apakah malam Al-Qadr itu? Ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min 1000 syahr. Maksudnya, malam Al-Qadr itu lebih baik dari 1000 bulan. Ayat yang keempat, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maksudnya, pada malam itu para malaikat dan roh yakni Jibril turun dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur semua urusan. Dan ayat yang terakhir berbunyi, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maksudnya, sejahteralah yakni malam itu sehingga terbit fajar. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan masuk kepada intisari surah Al-Qadr ini. Pelbagai keistimewaan yang terkandung di dalam malam Al-Qadr. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran pada kali pertama pada malam Al-Qadr. Yang kedua, Allah menyuruh manusia menghayati kebesaran malam Al-Qadr. Yang ketiga, pahala amal ibadah pada malam Al-Qadr
lebih baik daripada 1000 bulan. Yang keempat, para malaikat turun mengelilingi majlis ilmu sebagai tanda penghormatan kepada pencinta ilmu. Yang kelima, Allah memerintahkan para malaikat turun mengatur urusan hidup manusia. Dan yang terakhir, kesejahteraan dan keberkatan malam Al-Qadr berterusan sehingga terbit fajar. Baiklah kelas, mari kita melihat sebuah potongan hadis yang menceritakan tentang kelebihan malam Al-Qadr ini daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bermaksud Lailatul Qadar berlaku pada 10 malam terakhir. Sesiapa yang memakmurkan malamnya dengan penuh kesungguhan, maka Allah akan mengampunkan segala dosanya yang lepas dan yang akan datang. Subtopik yang terakhir adalah pengajaran surah Al-Qadr. Yang pertama, gandakan ibadah pada bulan Ramadan, terutamanya pada 10 malam terakhir. Yang kedua, Allah merahsiakan kedatangan malam ini supaya manusia sentiasa beribadat dengan istiqamah. Yang ketiga, ibadah sunat pada bulan Ramadan harus diteruskan pada bulan-bulan berikutnya. Yang keempat, amalan menghayati isi kandungan Al-Quran akan meningkatkan ketakwaan. Yang terakhir, sentiasa bermuhasabah diri agar amal ibadah dapat dipertingkatkan. Alhamdulillah, selesai sudah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz ucapkan terima kasih kepada yang meluangkan masa untuk mendengar dan menonton video ini dari awal hingga habis. Ustaz harap kita semua dapat memahami keseluruhan isi pembelajaran dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian kita. Itu saja dari Ustaz. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.